No, hak geng yang panjat pagar nak mai semayang juga dalam masjid. Orang tak pergi semayang nak panjat pagar mai juga. Pasal apa ni ada orang hak duk bagi semangat ni. Buat takut virus, kena takut Allah saja. Tak mai. Saya kata jangan kongsi benda tak pasti. Dia kata tak pasti. Macam mana ustaz ni grup WhatsApp kampung ni? Oh, grup WhatsApp kampung tu semua orang pakar, semua yang ni kah? Semua memang dah pasti kah? Jangan kongsi. Jangan kongsi. Dia punya kaedah grup WhatsApp taman tu mesti betul. Ni orang hujung lorong tu bagi tahu takkan tak betul. Dia bukan pasal hujung lorong tu kau tak lorong tu, dia berita mesti daripada sumber yang sahih, barulah berita itu boleh dikongsi. Ketahuilah bahawa sesungguhnya penyakit yang macam ni, yang wabak berjangkit yang berakhir dengan kematian ini, Nabi kata dia adalah rahmat Allah untuk orang-orang beriman. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini 22 hari bulan Mac 2020 bertempat di Akademi Darul Ifta. Saya ingin mengambil sedikit ruang untuk sama-sama kita mengisi masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apabila kita disoal oleh Allah tentang masa yang diberikan oleh Allah telah kita gunakan untuk ketaatan kepadanya dan juga mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk diikuti oleh seluruh umat akhir zaman, bermula daripada bangun sehinggalah Nabi tidur kembali. Urusan yang paling kecil daripada memotong kuku, menunaikan hajat di dalam tandas, sehinggalah urusan jual beli dan pentadbiran negara, kesemuanya mempunyai petunjuk dan role model yang sempurna daripada kehidupan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga bila kita hari ini, generasi muda khususnya, yang diuji oleh Allah SWT dengan satu wabak COVID-19 yang sudah pun pandemik, menyerang kebanyakan negara-negara dunia. Banyak puluhan dan ratusan hikmah yang kita belajar daripada suasana ini secara langsung dan tidak langsung. Subhanallah. Semoga setiap yang berlaku menambahkan iman, menambahkan berat timbangan mizan kita, dan meningkatkan keyakinan kita kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Sayyidina Umar pernah berlaku suasana seperti ini.
penyakit berjangkit yang kesan terburuk ia adalah mematikan orang. Berlaku pada tahun 18 Hijrah dan penyakit itu terkenal di kalangan ahli sejarah Islam dengan Ta'un Amwas. Dalam satu hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW sebut kepada seorang sahabat yang bernama Auf ibn Malik. Dalam satu peperangan, Nabi duduk di dalam satu qubbatu udumin u'dud sittan baina yaday sa'ah. Nabi kata kira 6 benda yang akan berlaku sebelum kiamat. Yang pertama, Nabi sebut mauti, kematianku. Thumma fathu Baitul Maqdis. Yang kedua, pembukaan Baitul Maqdis. Yang ketiga, mutan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Kematian yang besar, seperti mana kematian kambing-kambing yang mati secara tiba-tiba. 3, thumma istifadatul mal, dan kemudian Nabi sebut limpahan harta benda. Thumma fitnatun, ada lagi hadis tu saya sebut secara ringkas. Kemudian fitnah yang masuk ke dalam semua rumah orang Arab. Thumma hudnatun, dan yang terakhir sekali adalah perdamaian di antara kalian, wa baina banil asfar. Hudnah, perdamaian di antara kalian dan baina banil asfar. Antara tanda kecil kiamat yang kalian mesti saksikan sebelum kiamat, mesti kalian akan saksikan 6 benda ni. Kebanyakan ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini, apabila sebut mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, kematian besar-besaran, maka mereka merujuk kepada penularan wabak yang membunuh pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitulah pada tahun 18 Hijriah, yang mana penyakit itu seperti yang saya sebut tadi dinamakan sebagai Ta'un Amwas. Amwas nama satu kampung yang berdekatan dengan Palestin ataupun Syam ketika itu, dan dikatakan penyakit Ta'un itu berasal dan berpunca daripada situ. Ketika itu Sayyidina Umar di Madinah, di pusat pemerintahan, bersama dengan ramai di kalangan para sahabat yang muhajirin dan ansar di Madinah. Dan ketika itu juga di Syam, Syria khususnya, Syam, penyakit itu sedang merebak, tetapi belum lagi kuat, belum lagi tersebar, masih lagi di peringkat kecil-kecilan. Jadi Sayyidina Umar waktu tu dalam rangka lawatan bersama dengan para sahabat untuk ke Syam. Apabila sampai di sempadan, quwadul junud lil muslimina fi Syam, panglima-panglima tentera orang Islam yang ada di Syam, Amr bin al-As, Syurahbil ibn Hasanah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, kibarus sahabah, keluar daripada bumi Syam dan berjumpa dengan Sayyidina Umar di sempadan. Beritahu kata, sekarang ni muncul penyakit Ta'un yang membunuh. Maksudnya Ta'un ni dia penyakit
Zaman hari ni kalau kita tengok COVID-19 ni macam tu lah. Banyak simptom yang sama, antaranya panas badan terlampau panas. Taun tu badan akan jadi panas. Dia datang macam simptom-simptom ni juga dia campur dengan sakit kepala, demam, badan panas, batuk, sesama. Kemudian dia berjangkit dan kemudian ending dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di peringkat permulaan Sayyidina Umar dalam rangka nak ke Syam, tapi pimpinan-pimpinan utama para sahabat yang duduk di Syam, yang telah pun berada di Syam sebagai pasukan tentera ketika itu, keluar bagi tahu, wahai Amirul Mukminin, kami sekarang ni sedang berdepan dengan satu penyakit. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada pendapat masyakhah minal ansar wal muhajirin, orang lama daripada ansar dan muhajirin, dan kebanyakan mereka memberi nasihat untuk Sayyidina Umar berpatah balik kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dan waktu itulah datang agak lambat Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Waktu tu datang agak lambat. Kemudian dia yang bagi tahu, aku ada maklumat tentang perkara ini. Satu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kamu mendengar bahawa satu-satu tempat itu telah pun dijangkiti dengan ta'un, fala taqdimu alaih, jangan masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan sekiranya kalian berada di tempat penyakit itu, fala takhruju firaran minhu, dan janganlah pula kalian keluar daripada tempat itu. Maksudnya kuarantin. Fala takhruju firaran minhu, jangan keluar daripada tempat tu. Nabi dia tak bagi secara detail, tapi Nabi sebut pasti bertepatan dengan apa yang dikaji oleh manusia. Maka Nabi sebut, bila berlaku, jangan masuk ke tempat yang tersebar wabak, dan apabila kamu dah duduk di situ, jangan keluar, supaya tidak, ini kita fahamlah, supaya tidak menyebarkan wabak dan penyakit itu kepada orang lain. Jadi Sayyidina Umar pun bila dia dengar daripada Abdul Rahman ibn Auf, dia puas hati, maka dia pun buat keputusan untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu ketua di Syam, berkata, atafirru min qadarillah, apakah kamu lari daripada ketentuan Allah wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar bin Khattab jawab, lau qalaha ghairuka ya Abu Ubaidah, kalaulah orang lain yang sebutkan perkataan yang bagi Sayyidina Umar tidak sesuai perkataan tersebut, na'am ya, nafirru min qadarillahi ila qadarillah, kami lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah. Tindakan yang dibuat oleh Sayyidina Umar itu adalah betul dan dipersetujui oleh kesemua para sahabat yang besar di kalangan Muhajirin dan Ansar, seperti yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Sayyidina Umar balik ke Madinah Al-Munawwarah, penyakit itu tersebar dengan begitu banyak. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhum, Amr bin al-As, sahabat-sahabat yang besar inilah, Suhail ibn Amr, sahabat-sahabat yang besar ini mengeluarkan arahan untuk semua kekal di rumah masing-masing. Jangan ke mana-mana, seperti yang disarankan oleh Nabi SAW, supaya tidak tersebar penyakit ini dan menjangkit kepada orang lain. Dan ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang ta'un. Apa pandangan syarak tentang ta'un ini? Maka Nabi pun sebut, annahu azab yab'athuhu Allahu ala man yasha. Ta'un ni
Ataupun yang kita ni COVID lah, COVID-19, tapi sifat dia sama. Dia kena orang dan waktu tu pun tak ada ubat, tidak ada penawar, hampir sama. Dia panas badan dia jadi sakit, panas, demam, panas yang bersangatan, kemudian mati. Sama macam, hampir sama macam COVID-19. Maka Nabi pernah sebut dengan jelas, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kata innahu azab, sesungguhnya penyakit yang macam ini, kalau kalian tengok, dia adalah azab yang Allah hantarkan kepada orang yang Allah kehendaki, iaitu kepada orang yang bukan Islam. Kepada orang bukan Islam dia adalah azab. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ini berita yang sangat baik untuk orang Islam di Malaysia dan di seluruh dunia ni. Bila kena dengan penyakit ni, ketahuilah bahawa sesungguhnya penyakit yang macam ni, yang wabak berjangkit, yang berakhir dengan kematian ini, Nabi kata dia adalah rahmat Allah untuk orang-orang beriman. Subhanallah. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Tidak ada seseorang pun yang terkena dengan penyakit ini, ta'un ataupun yang seumpama ni, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kemudian dia bersabar, berada di tempat dia kena. Itu sama dengan saranan kerajaan. Sebab tu jangan buat tafsiran sendiri. Kan, suruh lawan dengan saranan kerajaan. Kerajaan kata jangan keluar. Siap beli tiket ramai-ramai lagi. Kan, naik ETS balik kampung. Tak dengar nasihat Rasulullah, panduan yang agama bagi dan juga yang kerajaan bagi. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Orang yang kena tu kemudian dia tunggu, dia kekal di tempat dia kena. Sabiran, rawat-rawatlah. Boleh dirawat, yang nak dirawat, silakan. Yang mana yang dalam kad dirawat itu, yang terkena dengan penyakit itu, sabiran, dia bersabar, muhtasiban, dia yakin ada pahala daripada Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu, dia tahu bahawasanya, dia yakin bahawasanya dia tidak terkena penyakit ini, illa ma kataballahu lahu, melainkan disebabkan apa yang telah pun ditentukan oleh Allah kepadanya. Siapa yang kena penyakit ni, penyakit yang wabak macam ni, sehingga membawa kepada kematian, dia sabar, dia yakin boleh ganjaran daripada Allah, dia yakin hak kena ni kerana Allah pilih dia, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nabi kata kalau dia mati, maka dia mendapat seperti pahala mati syahid. Riwayat Imam Bukhari. Hadis ni diriwayat Imam Bukhari. Nah. Jadi ganjaran dia besar, melainkan kita tak tahu benda ni sebenarnya telah pun pernah berlaku zaman sahabat. Sayyidatina Aisyah pun pernah tanya Nabi tentang ta'un. Nabi pun sebut dengan jelas. No? Jadi alhamdulillah daripada dua hadis itu kita pun faham bahawasanya mereka yang sabar itu akan diberikan ganjaran seolah-olah seperti ganjaran orang yang mati syahid. Maka saya menyebut kepada para waris, kepada mereka yang terkena dengan ujian ini, yakinlah kerana Allah memilih orang itu. Memang kita cakap macam mudah, memang pun saya pun tahu berat kan, berat bila kena tu berat, tak semudah untuk mengungkapkan perkataan. Tetapi apa yang boleh membantu kita ialah bisyarah, kabar gembira daripada Nabi SAW. Saya pernah cakap dekat staf saya kata, siapa nak kena wallahu alam, tak tahu. Adakah orang miskin? Adakah orang tu kotor? Adakah orang tu kaya? Adakah orang tu
bersih dia tak kena, maka kita mendapat jawapan negara kedua tertinggi di dunia yang kena ni Itali. Itali tuan-tuan, bersih ke kotor? Negara Itali bersih. Orang dia bersih ke kotor? Bersih. Kaya ke miskin? Kaya. Maju ke mundur? Maju. Tetapi Allah menulis untuk menghantar azab itu kepada orang yang bukan Islam di sana. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka bersih, walaupun mereka maju, walaupun mereka lah yang paling ke depan antaranya tentang ilmu pengetahuan. No? Azab untuk orang yang bukan Islam, rahmat untuk orang Islam. Jadi siapa yang kena ni dia tak kenal doktor ke orang biasa ke, doktor pun kena, doktor pakar pun kena, doktor. Dia doktor. No? Maka itu rahmat kepada orang itu apabila dipilih ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kena perkara tersebut. Termasuklah sahabat yang besar yang kita cerita tadi, selepas Sayyidina Umar balik ke Madinah Al-Munawwarah, ta'un tersebar luas di bumi Syam. Syam ni macam besar Kedah aja. Bahkan ta'un ketika itu tuan-tuan sekalian, di Syam sahaja 25,000 orang mati. Sehinggalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang sahabat besar tu meninggal, lagi yang lain meninggal sahabat-sahabat besar, diambil alih tempat oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang yang pakar dengan pengurus pentadbiran ni. Maka dia asingkan orang, dia bawa orang duduk yang sihat duduk di tempat tinggi apa semua, dengan kuarantin lebih spesifik yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu itu kemudian berkurang. Tetapi sudah 25,000 orang meninggal, termasuklah sahabat yang besar yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, saya rasa setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah, daripada sekecil-kecil ujian seperti kehilangan RM1 ataupun terkena sedikit luka, yang luka tu macam kena duri je sebaris, sampailah ujian yang paling besar, kematian, bankrupt, habis semua duit ringgit, hilang sampai terkena tutup, ataupun terkena penyakit daripada sihat walafiat, umur 20-an 30-an kena penyakit terlantar, tu ujian besar tu. Ataupun kehancuran rumah tangga, daripada rumah yang bahagia tiba-tiba disebabkan orang ketiga hancur rumah tangga kita, rumah tangga kebahagiaan rumah tangga yang dah ada anak 3-4 orang. Semua ujian adalah petanda kasih Allah kepada orang yang diberikan ujian tersebut. Kesemua ujian adalah untuk menghapuskan dosa-dosa lama kita. Kesemua ujian adalah untuk mengangkat kedudukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantung kepada kita dan saya bagaimana kita menghadapi dan melihat ujian Allah tersebut. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian, wabak COVID-19 ni satu ujian, azab untuk yang bukan Islam dan rahmat untuk orang Islam yang sekarang telah pun berada di negara kita. Dan sehingga hari ini 22 Mac 2020 sudah 1,306 yang terbaru hari ini. Petang tadi punya pengumuman oleh pengarah kesihatan, dan jumlah kematian sudah mencecah 10 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mendoakan kepada saudara-saudara se-Islam kita yang terkena ujian tersebut sampai bawa kepada kematian, supaya Allah menerima kesabaran mereka, keadaan mereka,
kematian mereka dituliskan dengan pahala mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Saya nak sebut tentang satu keadaan yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali, iaitulah Sayyidina Ali dibunuh ketika solat subuh oleh seorang lelaki, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi seorang lelaki yang bernama Abdul Rahman ibn Muljam. Dan dia ni pada zaman Sayyidina Umar, ini hak bunuh ni bukannya munafik ke yang ataupun yang memang kita kenal sebagai penjenayah besar. Seorang ahli ibadah, bahkan pernah dilantik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar untuk menjadi guru Quran yang dihantar ke Mesir. Dipilih, maksudnya seorang yang mahir dalam bacaan Quran, seorang ahli ibadah tetapi kurang pemahaman agamanya. Nah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, sehingga beliau terkesan dengan kumpulan Khawarij ketika itu yang ekstrim dalam mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat tidak berasaskan kepada kefahaman agama yang betul. Ekstrim begini akan merosakkan masyarakat Islam secara individu dan secara berkelompok kepada pemegang pendapat tersebut. Akhirnya beliau mengambil keputusan, Abdul Rahman ibn Muljam ini, untuk bersetuju dengan kumpulan Khawarij, yang majoriti Khawarij ini adalah mereka yang jahil. Majoriti Khawarij ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhum, mereka tidak mempunyai kefahaman agama yang betul dan mendalam. Bahaya. Akhirnya Abdul Rahman ibn Muljam sendiri yang kurang kefahaman agama yang kukuh, terpengaruh dengan desakan hasutan Khawarij ketika itu. Dia berpendapat bahawa Sayyidina Ali salah, batil dan perlu dibunuh, dan siapa yang membunuh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akan mendapat pahala syahid. Maka Abdul Rahman ibn Muljam mengambil tugas itu dan membunuh. Ketika pedang beliau menusuk badan Sayyidina Ali, beliau membacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di kalangan manusia ada yang mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan redha Allah. Maksud ayat ni surah Baqarah ayat 27, mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan redha Allah. Jadi Abdul Rahman bin Muljam ni, dia menganggap diri dia dikorbankan untuk membunuh Sayyidina Ali, yang pastinya kalau bunuh Amirul Mukminin ketika itu, orang kata risiko yang besar lah, membunuh pemimpin nombor satu dunia Islam. Jadi dianggap dia berjihad, wallahu raufun bil ibad. Maka dia salah faham ayat tersebut dan salah faham dengan pendirian yang diambil oleh seorang sahabat yang bernama Ali ibn Abi Talib, yang mana pendirian yang diambil oleh Sayyidina Ali ketika itu yang tidak dipersetujui oleh Khawarij, bahkan pendirian itu telah pun dipersetujui oleh ramai di kalangan sahabat-sahabat yang alim. Jadi disebabkan kurang pemahaman agama, maka dia mengambil keputusan untuk membunuh manusia yang terbaik, yang keempat di kalangan umat Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, dari segi fadail, kelebihan dia, di kalangan 100,000 lebih para sahabat Nabi, yang paling banyak keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
fadail dia lebih banyak, paling banyak sekali. Jadi dengan sebab itulah kita perlu dengan mendengar bersama dengan kumpulan para ulama yang ramai. Apa yang saya nak sebut dalam sesi ini ialah saya sangat sedih melihat beberapa orang ustaz pendakwah di Malaysia ini khususnya yang menulis. Saya sempat baca. Yang pertamanya menulis bahawa COVID-19 ni adalah agenda syaitan dan kita sepatutnya lebih takut kepada Allah dan jangan ikut pihak berkuasa yang takutkan virus ini lebih daripada takutkan Allah. Ayat tu secara zahir nampak betul. Dan seorang lagi ustaz juga tulis artikel yang panjang, kemudian diviralkan. Saya pun dapat. Orang tanya saya, ni macam mana ni ustaz? Kan? Saya tanya, macam mana apa ni artikel ni? Saya pun baca artikel tu, ustaz tu kata tak perlu kosongkan masjid. Kerana masjid lah tempat yang paling selamat sekali. Masjid ni ialah rumah Allah. Siapa yang suruh kosongkan masjid itu adalah orang yang nak menutup syiar Islam. Nampak ayat bunyi macam power tak? Bunyi macam power kan? Kenapa kesemua para ulama muktabar di dunia ataupun di Malaysia, kumpulan ulama-ulama di setiap negeri yang dianggotai oleh ahli-ahli majlis fatwa yang alim-alim, mereka semua setelah berbincang, bermesyuarat berdasarkan dalil-dalil secara umum ataupun khusus, berdasarkan qawaid-qawaid fiqhiyah, mereka mengeluarkan pendapat setelah mengambil kira pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang diajarkan. Banyak dalam kitab fiqh kalau kita tengok, sebahagian penyakit kena tanya doktor pakar dulu. Kalau kawan ni puasa, mudarat tak puasa Ramadan dia? Kalau doktor kata mudarat dengan penyakit dia ni, maka boleh untuk tidak berpuasa dan kemudian ganti nanti. Refer. Perjalanan inilah, disiplin ilmu inilah yang diambil oleh para ulama muktabar yang mempunyai kefahaman agama yang jelas, membimbing masyarakat. Tiba-tiba keluar ni yang ustaz-ustaz ni yang menyedihkan saya lah. Keluar, jangan takut, tak payah takut sangat virus ni, kena takut, hanya takut Allah saja. Memang pun betul. Seperti mana Ibnu Muljam tadi, bila dia kata kami beriman dengan Allah, kami berjuang dengan nama kitab dan hadis, kami membunuh sambil baca ayat Quran apa semua waktu bunuh tu. Nampak seperti betul berjuang kerana Allah, berjuang untuk Allah. Tetapi mempunyai kefahaman yang silap kepada nas. Tak faham nas dengan cara yang mendalam, membuatkan kita mengeluarkan pendapat yang songsang dan membahayakan masyarakat. Al-maslahatul ammah tuqaddam 'ala al-maslahatil khassah. Maslahah masyarakat umum mesti didahului daripada masalah orang persendirian. Geng yang panjat pagar nak mai semayang juga dalam masjid. Orang tak pergi semayang nak panjat pagar mai juga. Pasal apa ni ada orang duk bagi semangat ni. Buat takut virus, kena takut Allah saja. Panjat pagar. Buka kunci juga. Mai semayang juga, duduk ramai-ramai juga, boleh menyebabkan tersebar penyakit yang menyebabkan satu mudarat yang besar. Sedangkan ulama dah sepakat ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Ulama bahas darar ataupun mudarat itu mesti dihindari seboleh mungkin. Majlis ulama, ahli-ahli majlis fatwa dah rujuk dengan KKM macam mana dengan penyebaran wabak ni, jangkitan wabak ni setakat ni. Adakah sudah sampai masanya untuk tidak berhimpun di tempat? Ya, KKM kata ya, memang dah sampai masa. Maka para ulama pun berbincang dan mengeluarkan fatwa bahawasanya perlu dikosongkan
aktiviti masjid setakat ini, dan Kedah mengambil keputusan yang sama, tidak ada Jumaat pada minggu ni, dan minggu ni lah, minggu lepas tak ada, dan minggu ni pun tak ada Jumaat juga. Kemudian kita tunggu nanti keputusan yang seterusnya. Patuh kepada pemerintah selama mana tidak berlanggar dengan syarak. Biqadril imkan, qawaid yang fiqhiyah tadi ni, kemudaratan perlu dihindari seboleh mungkin itu digariskan secara jelas. Hanya ketua keluarga sahaja yang keluar, kalau nak keluar pula pakai penutup hidung dan mulut. Elakkan bersalaman dengan orang lain, jarakkan kedudukan anda bila duduk ramai-ramai, pulang segera apabila selesai urusan. Itulah garis panduan sempurna yang diajarkan oleh para ulama. Maka saya nak pesan, bila jadi keadaan yang macam ni, yang meruncing macam ni, yang hampir kepada darurat macam ni, bersamalah dengan para ulama yang rabbaniyin, yang insya-Allah pendapat dan fatwa mereka akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajtami'u ummati ala dalalah, tidak akan bersepakat umat ini di atas kesesatan. Dengan sebab itu, saya menasihatkan diri saya dan kita semua untuk sama-sama ikut panduan yang digariskan oleh para ulama, supaya kita tak terkeluar daripada lingkungan yang salah, memudaratkan orang lain, dan supaya kita, setiap tindakan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mengisi masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah sebagai pahala dan kebajikan yang akan ditimbangkan dalam mizani hasanatina fi yaumiddin, dalam timbangan amalan kebaikan kita pada hari akhirat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam suasana serba mencabar, serba menyedihkan, mereka-mereka yang ahlul fisq dan juga al-jahilun, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, terus-menerus menyebarkan berita-berita yang tidak pasti, bahkan berita-berita yang kadang-kadang direka, sengaja direka berita palsu, kemudian diviralkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan bayangkan, apabila ada satu hadis, saya kalau tajuk menipu dan berbohong ini, panjang tajuk menipu dan berbohong ni, saya paling teringat sekali hadis bahawa apabila seseorang memanggil anaknya, dia buat macam ni. Dia panggil anak dia buat macam tu. Jadi anak dia pun datang, ingatkan ada sesuatu dalam tangan. Kata Nabi, dia panggil itu bukan untuk bagi, tapi untuk dia pegang dan ambil anak dia, dan di dalam tangannya tidak ada pun benda. Nabi kata itu satu penipuan. Satu. Kalau seorang ibu mengacah anak dia sambil menunjukkan sesuatu di dalam tangan padahal tak ada benda, lalu kemudian anak dia datang dan tidak diberikan benda yang diacah tadi ni, tak ada pun dalam tangan tadi ni, sebab memang tak ada, maka Nabi kata fahiya kizbatun, dikira sebagai penipuan, satu penipuan. Betapa pada zaman hari ini, bila nak sampai tarikh Angkatan Tentera Malaysia nak membantu PDRM untuk membuat kawalan kepada PKP ni, ada pula yang buat rakam
oh saya ialah tentera apa semua, tak boleh nak beritahu seorang-seorang, tak sempat. Jadi saya beritahu kat sinilah siapa yang ronda selepas ni kita akan. Dia boleh pula mengaku kata dia tu tentera. Kemudian orang pula sebar, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehari 1,000 orang dengar. Saya nak beritahu peringatan kepada saya dan kita semua. Maka orang yang begitu, yang menyebarkan, sebanyak mana yang menyebarkan dan mendapat sesuatu berita yang palsu atau diada-adakan atau berita bohong itu, maka tanggunglah dosa besar sebanyak orang yang berkongsinya. 1 jam dapat 1,000 dosa besar. Kita ni tak beriman dengan akhirat ke? Kita ni tak percaya ke ada Allah, ada syurga, ada neraka? Ni tak percaya ke macam mana kita ni? Sampai setiap hari berbelas-belas berita palsu disebarkan. Sebab kongsi. Yang paling banyak dosa orang yang mula-mula buat berita tu. Audio ke, suara saja ke, sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni hari ni juga dapat rakaman suara berapa minit perbualan 2 orang nurse yang kononnya mengatakan doktor yang positif COVID, kemudian dah meninggal dah pun doktor tu. Oh, kata doktor tu jahat, doktor tu sengaja nak sebarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita dapat berita daripada orang terdekat yang mengenali doktor tersebut, dia orang baik. Dia adalah orang baik yang disenangi oleh orang yang berada di sekeliling dia. Tuan-tuan bayang tengok, 5,000 orang dah kongsi perbualan 2 orang perempuan tu, wanita tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 1,000 orang dah kongsi. Menipu satu dosa besar. Menuduh. Buhtan. Buhtan ini, menuduh ini lebih berat daripada mengumpat. Buhtan lebih berat daripada mengumpat. Mengumpat sebab kita sebut benda yang aib, tapi betul, maka dia dah dosa besar. Ghibah. Buhtan mengatakan sesuatu yang palsu, membuat tuduhan kepada orang tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan orang tu dah meninggal pula. Betapa pada zaman ini berita palsu, berita bohong, berita tuduhan sengaja direka-reka oleh orang ramai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ahlul fisqi, orang-orang fasik pula, menjadi tukang sebar. Sifat tukang sebar ni bukan saya yang sebut, Allah yang sebut. Ketika menyatakan ayat tabayyun dalam Quran, Allah Ta'ala kata hanya Yahudi dan ahli fasik saja yang suka dan mudah untuk menyebarkan dan berkongsi berita yang tidak pasti atau berita yang bohong. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kena hati-hati dan kena jaga. Antaranya juga berita yang begitu banyak adalah yang berkaitan dengan jamaah tabligh. Saya baca pada 21 Mac, saya dapat 3 lembaran secara inilah PDF dalam grup WhatsApp, laporan daripada markas utama tabligh di Malaysia ni di Masjid Seri Petaling, bahawa mereka bagi data, macam mana diperolehi data tu diceritakan secara terperinci lah, bahawa yang hadir pada majlis tersebut, ijtimak mereka ijtimak tersebut paling banyak kehadiran ialah 12,500. Kehadiran yang disebut-sebut dan diketahui oleh seluruh penduduk Malaysia 16,000 tu, kata pimpinan tabligh, jamaah tabligh di Masjid Seri Petaling tu, daripada siapa? Angka tu siapa yang bagi?
Angka yang rasmi daripada mereka, tuan-tuan sekalian, 12,500 lebih kurang. Tuan-tuan, masjid mudah sini lah, macam masjid kami ni, Darul Ifta, walaupun tak ada orang ni kan, masjid ni tak ada siapa pun, perakam je dengan saya, no? Tuan-tuan, setiap masjid, kita tahu masjid tu ketika dibina, satu saf boleh isi berapa orang? Ya, saya tahu. Sebab tu bila pimpinan jamaah tabligh bagi tahu masjid mereka berukuran berapa boleh diisi berapa di sayap kanan sayap kiri, saya tahu benda tu. Maksudnya macam masjid kami ni juga, dalam ni kalau berdiri boleh isi 400 orang. Masjid ni Darul Ifta Sungai Petani ni boleh isi 400 orang kalau berdiri untuk semayang. Nah, untuk semayang. Jadi daripada data-data itulah satu unit di situ, waktu hari ijtima' perhimpunan itu, unit itu yang mengambil kehadiran orang daripada negara ni berapa orang, daripada Myanmar berapa orang, daripada Bangladesh berapa orang, daripada macam tu, mereka ada data yang terperinci, dan daripada tetamu luar negara berapa orang. Semua data itu diketahui secara terperinci, dicampur-campur dengan lengkap. Mereka mengeluarkan satu angka, iaitu kehadiran hanyalah 12,500 orang. Satu benda. Daripada 12,500 orang ni sampai 19 Mac, cepatnya kumpulan ini bertindak. Alhamdulillah, pada 19 Mac, berapa hari lepas je, seramai 10,500 orang telah disaring. Yang ni angka daripada Kementerian Kesihatan. Berapa orang yang hadir? Pimpinan Jamaah Tabligh Masjid Seri Petani telah keluarkan bilangan 12,500. Berapa dalam data kementerian yang telah pun pergi saring? 10,500. Subhanallah. Hebat nah. Mereka menerima arahan daripada pimpinan atasan dan diturunkan ke 28 markas. 28 markas turun ke 1,100 halaqah yang ada di bawah tu. Mereka ada sistem mereka sendiri. Turun ke orang bawah, ke negeri, kemudian turun ke bawah lah, no? Setiap satu halaqah memegang 15 hingga 20 masjid ataupun surau. Sebab tu bila pimpinan atas buat keluar arahan, dalam hanya masa 2 minggu 10,500 orang telah pun pi buat saringan. Ada data 10,500 yang pi 12,500. 1,600 tetamu antarabangsa luar negara, semua dah telah balik. Hampir 100% telah pun pulang. Dan baki sampai 21 hari bulan 3 hanyalah 500 orang sahaja lagi yang belum membuat saringan. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada pimpinan Jamaah Tabligh Seri Petaling dengan kerjasama penuh yang diberikan kepada kerajaan, terutamanya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahniah dengan tindakan dan keputusan yang cepat untuk mengarahkan ahli-ahli usaha dakwah tabligh yang lain untuk memberikan kerjasama. Dan saya harap netizen yang ada di luar sana, kalau nak dapat satu-satu maklumat, hanya ambil daripada sumber dia sahaja. Ambillah daripada sumbernya sahaja. Lain daripada tu, grup WhatsApp kita punya kampung pun jangan percaya lagi. Ada orang hantar kat saya satu perbualan, kata taman sekian-sekian di Sungai Petani dah kena COVID-19 2 orang. Hantar mai. Saya kata jangan kongsi benda tak pasti. Dia kata tak pasti. Macam mana ustaz, ni grup WhatsApp kampung Oh, grup WhatsApp kampung tu semua orang pakar, semua yang ni kah? Semua memang dah pasti kah? Jangan kongsi. Dia punya kaedah, grup WhatsApp taman tu mesti betul. Ni orang hujung lorong tu bagi tahu, takkan tak betul. Dia bukan pasal hujung lorong tu kau tak lorong tu, dia berita mesti daripada sumber yang sahih, barulah berita itu boleh dikongsi. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Semoga kita menambah pahala, jangan menambah dosa, dan mohonlah kepada Allah untuk sentiasa dipandu oleh Allah SWT. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbaca
dua buah hadis yang sangat menarik untuk diamalkan oleh kita semua, bukan pada hari-hari kawalan pergerakan sahaja, tetapi juga sepanjang hayat kita. Kerana amalan-amalan ini diamalkan oleh manusia terbaik alam ini, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah beliau. Kerana apabila kita mengikuti sunnah Nabi, pasti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat kita. Dan ia juga berbetulan dengan keadaan penularan wabak COVID-19, dan saya nampak hadis ni sangat sesuai, iaitu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah, tidak ada seseorang pun yang mengucapkan pada setiap pagi dan setiap petang. Pagi dan petang ucap apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 marrat, 3 kali kata Rasulullah. 3 marrat, Nabi sebut 3 kali. Lam yadurruhu syai', tidak akan memudaratkan orang itu sesuatu pun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan, saya rasa bila saya baca hadis ni, majoriti yang mendengar tazkirah ni, majoriti tahu hadis ni dan doa ini. Tetapi kita kurang bernasib baik kerana tidak dikurniakan oleh Allah taufik untuk mengamalkan hadis ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Antara tanda ilmu itu bermanfaat ialah apabila seseorang itu mendapat sesuatu ilmu yang baru, maka dia akan beramal dengan ilmu itu sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Itu antara tanda ilmu yang bermanfaat. Sebab tu Nabi ajak, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu akan ilmu yang bermanfaat. Doa ni semua orang tahu. Nabi suruh baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Simple je. Siapa yang baca 3 kali pagi, 3 kali petang, lam yadurruhu syai', tidak akan memudaratkan dia sesuatu pun. Sangat sesuai lah pada zaman yang ni, pada masa-masa yang begini, dengan penyebaran penularan wabak ini yang tak kenal orang miskin, dia tak kenal orang kaya, dia tak kenal orang terkenal, tak ada pangkat, ada pangkat, pakar tak pakar, masyhur tak masyhur, bersih ke kotor, kena penyakit ni. Dan Nabi bagi saranan. Adakah bila beramal dengan hadis ni akan dijaga oleh Allah? Ya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, hadha khabarun sahih. Dalam kitab Al-Futuhatul Rabbaniyah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Allan. Imam Qurtubi sebut, hadha khabarun sahih wa qaulun sadiq. Berita ini benar dan perkataan ini benar. Alimnahu dalilan wa tajribatan. Apa yang Nabi sebut kepada orang yang mengamalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali pagi, 3 kali petang, kami mengetahuinya, kata Imam Qurtubi, secara dalil wa tajribatan, dan kami merasainya. Mujarab. Dan aku, kata Imam Qurtubi, semenjak aku mendengar hadis ini, bismillahilladzi ini, amiltu bihi, aku mengamalkannya, tidak pernah meninggalkannya. Falam yadurrani syai'un, tidak pernah sesuatu pun memudaratkan aku, ila an taraktuhu, sampailah satu hari aku tertinggal baca doa ni. Fala daghatni aqrabun bil Madinah
Kemudian aku disengat oleh kalajengking di Madinah pada waktu malam. Fatafakkartu fa idza ana qad nasitu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Tuan-tuan tengok orang dulu ni bukan saya dan kita semua, subhanallah lah, iman kita. Kata Imam Qurtubi, hadis ini benar secara praktikal, secara ilmu, secara dalil dan apa yang aku alami. Semenjak aku mendengar hadis ni, aku tak pernah tinggal. Sampailah pada satu hari malam di Madinah, aku kena sengat dengan kalajengking, kemudian aku sakit. Bila aku sakit kena sengat tu, aku pun terfikir. Baru aku teringat hari tu aku terlupa untuk membacakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan sesuatu pun apabila disertakan dengan namanya, fil ardi, tidak di bumi, wala fis sama', tidak ada di langit yang boleh memudaratkan, wa huwas samiul alim, dan Allah, dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan syarat kita tak pergi cari penyakit lah, bukan pergi cari bahaya. Kalau pergi cari bahaya saja-saja bismillahilladzi, terjun dalam sungai ada buaya, tetap kena makan. Entah sebab keyakinan kita. Kemudian doa yang kedua, tadi 3 kali pagi, 3 kali petang. Doa yang kedua diajarkan oleh Nabi apabila satu orang main mengadu kepada Rasulullah disengat kalajengking. Orang Kedah kata ketik lah, kena ketik, kena sengat kalajengking. Nabi sebut satu hadis doa lain yang kedua, ama law qulta hina amsayta, alangkah beruntungnya kamu sekiranya kamu sebut pada waktu petang ataupun pada waktu malam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu humatun tilkal lailah. Nabi sebut kat sahabat tadi, Nabi kata kalaulah kamu sebut malam tadi, Nabi suruh, yang doa ni diamalkan pada waktu malam lepas maghrib 3 kali, 3 marat. Maka Nabi sebut, kalau amalkan benda tu, kalau semalam kamu sebut 3 kali, lam yadurrahu humatun tilkal lailah, kamu tak akan dimudaratkan oleh apa-apa sengatan binatang berbisa humah tilkal lailah, pada malam tersebut. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammat, yang sempurna, min, daripada syarri ma khalaqa, kejahatan yang diciptakan oleh Allah, lam yadurruhu humatun. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut kataan tu kat sahabat tu. Kata perawi hadis ni, ahli keluarga aku kesemuanya beramal dengan hadis ini, a'udzu bikalimatillahi tammat, pada waktu malam 3 kali, semua. Dan mereka semua mengamalkannya pada setiap malam. Fakanu yaqulunaha kulla lailah, semua ahli keluarga aku, kata perawi hadis ni, mengamalkan hadis ni pada tiap malam. Faludirat jariyatun minhum, ludirat mabni lil majhul lah, jariyah jadi naib fa'il. Faludirat jariyatun minhum, dan satu hari disengat jariyah mereka, falam tajid laha waja'ah, dan dia tak rasa sikit pun sakit. Subhanallah. Yang kena sengat tu, tuan-tuan, yang kena sengat tu bukan ketua ulama Madinah. Yang kena sengat tu bukan mufti negeri di Malaysia ni. Yang kena sengat tu jariyah ni, tuan-tuan. Jariyah ni hamba abdi. Jariyah, hamba bukan taraf. Dalam rumah perawi itu, anak-anak dia, isteri dia, apa semua termasuk hamba abdi dia.
termasuk jariah dia amal doa ni. Ni beza orang Islam dulu dengan orang Islam zaman hari ni. Saya dan kita semua lah. Subhanallah. Faludirat jariyatun minhum falam tajid laha waj'a. Jariah tu kena sengat dan dia tak rasa sakit kerana dia di kalangan yang diajarkan oleh Tuhan dia untuk mengamalkan dengan doa ni. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. No? Semua tu dengan izin Allah. Apabila dikehendaki oleh Allah, beramal dengan sunnah Rasulullah, maka tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ketika beramal tersebut, maka dia akan selamat seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa penting dan perlunya kita mengajar ahli keluarga, terutamanya para suami, ayah-ayah, abang saya yang ada di luar sana, untuk memimpin tangan ahli keluarga mengamalkan sunnah Nabi menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.